Muk ni anak bongsu Pak Kia tau. Sampai dekat belakang, disuruh J bersihkan reban ayam. J terdiam, macam nak balik buat dia. Reban ayam aku kena bersihkan. J merungut dalam hati. Tapi demi nak berguru, J ikutkan je. Satu badan bau teh ayam dan itik. J perasan anak dara dia gelakkan J masa ayam melompat atas kepala dia. Tak apa, kau gelakkan aku. Siap kau nanti. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Baiklah, dalam video kali ni kita akan sambung cerita seram Jawa part 2. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, please subscribe sekarang dan tekan loceng notification sekali. Pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan ada yang tanya, Abang J ni wujud ke? Kenapa perempuan selalu terpikat dengan Abang J ni? Okey, nah, ni gambar dia. Gambar saya selfie dengan Abang J. Okey, yang ni pula Abang J dalam cerita misteri Titi Wangsa, Tasik Titi Wangsa. Dan yang ni pula Abang J selepas balik dari Jawa tu. Dia terus masuk kerja dekat hotel 5 bintang dalam cerita Jawa, cerita seram Jawa part 1 dulu. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rapat Seram. Lepas makan, J ke ruang tamu nak minta rokok dekat Pak Warno. Masa letakkan rokok dekat bibir, Pak Warno nyalakan lighter. Bila dia nak cucukkan api tu, J pandang tempatkan matanya. Mata dia sama macam mata yang J nampak malam tadi. J bertanya, "Bapak marah dengan saya ke?" "Marah? Kamu salah apa bapak nak marah?" "Alhamdulillah kalau bapak tak marah saya. Tapi selalunya bapak bukan macam ni." "Sudah, kamu jangan fikir yang bukan-bukan." Pak Warno terus bangun menuju ke dapur. Umi yang dah tunggu J dekat motor panggil dia nak ke kebun. Pagi tu J dengan Umi je yang ke kebun. Pak Warno tak berapa sihat. J pun perasan memang dia tak berapa sihat. Kalau malam tadi tu memang Pak Warno, J rasa 3-4 hari baru dia betul-betul sembuh. J tak berniat langsung nak sakiti sesiapa pun, tapi dah tak ada pilihan. Macam biasa, mereka singgah dekat wakaf pekerja dulu, berbual santai dan berbincang tentang permasalahan dekat kebun. Pagi tu Ayu nampak lain dari biasa. Cara dia bercakap dan layan J seolah-olah J ni boyfriend dia. J tahu mesti Umi perasan dengan perubahan Ayu yang nampak ketara, tapi dia buat biasa je. Selesai sarapan, J buat kerja macam biasa. Hari tu kutipan buah kurang kalau nak dibandingkan dengan semalam. Kalau buah kurang, buah akan dijual sendiri, tak jual dekat perai. Petang tu mereka balik awal. J terus tengok keadaan Sujito. Alhamdulillah dia nak sembuh sepenuhnya. Rasa sakit kepala dan panas badan pun dah hilang. Tiba-tiba Sujito bersuara, "Petang ni bapa yang akan melatih anak-anak main pencak. Saya masih penat dan sakit peha." Lepas solat asar, Pak Warno terus turun ke gelanggang silat. Dia kumpulkan semua anak-anak muridnya dan bagi penerangan tentang ilmu ajian macan putih. Petang tu tak ada latihan macam biasa.
dia ajar tentang pukulan jarak jauh atau jurus angin. Lepas tu dia cabar anak muridnya, serang dia. Semua jurus yang dilepaskan oleh anak muridnya berjaya ditangkis. Dia tegak berdiri di tengah gelanggang. Sampaikan penjual tapai yang kebetulan singgah pun dia suruh serang. Sambil cekap pinggang, Pak Warno berkata, "Siapa lagi yang nak cuba? Silakan." Tak ada siapa pun yang ada sahut cabaran tu. Kemudian Sujito toleh ke arah J sambil mengangguk. J bersuara, "Pak, boleh saya ikut main?" "Silakan, keluarkan semua ilmu yang kamu ada." "Ilmu setakat buku lali je pun." J bangun dan ambil tempat di tengah gelanggang. Pak Warno mula buka langkah silat macan putih. J macam biasa, cuma perhatikan gerak-gerinya dulu. Dengan pengamal ajam macan putih ni, J kena terus menatap wajahnya. Itu kelemahan mereka. Bila dia mula buka jari seakan-akan harimau nak menerkam, J terus baca sesuatu sambil tekan ibu jari. Dia mendengus macam harimau. Kemudian J sambung dengan mentera Sunan Kalijaga dengan nada yang kuat. J angkat ibu jari tadi. Pak Warno terpaku bila dengar mentera Jawa tu. Dia terdiam. J terus berselawat berulang kali. Kemudian J mendekati Pak Warno, peluk dia dan mohon maaf. Dia cuma mengangguk tanpa berkata apa-apa. J bersalam dan memohon maaf juga dekat Sujito dan anak-anak muridnya. J rasa bersalah sebab dah malukan dia dan perguruannya. Tapi kalau J tak melawan, dia pula rasa bersalah dengan perguruan dia. Kata-kata yang mengatakan ilmu orang Malaysia setakat paras buku lali cukup membuatkan darah muda J rasa tercabar. Selepas solat maghrib, J beritahu kepada Sujito yang dia akan ke Blitar sehari dua lagi. Dia suruh J beritahu semua masa makan malam nanti hasrat dia tu. Semasa makan malam tu, J beritahu hasrat dia. Pak Warno dengan isteri tak mahalang, cuma Umi je macam sedih sikit tapi tak berani nak bersuara dekat depan orang tua dia. Masa J merokok dekat tangga, Umi datang dan tanya J kenapa dia nak ke Blitar. J jawab nak ziarah makam Bung Karno dengan ziarah rumah kawan dia yang pernah kerja dekat Malaysia dulu. Lepas berbual lebih kurang setengah jam, J balik ke rumah kecil tu. Sampai rumah, J solat isyak. Lepas tu baring nak tidur. Sebelum tidur, J pagar diri dengan doa disambung dengan ayatul kursi 9 wakaf. Belum pun lama J tidur, dia terpandang berbola api berlega-lega dekat dalam rumah. Berbola api tu cuba mendekati J tapi gagal. Yang peliknya, berbola api tu tak cuba pun mendekati Sujito yang tengah tidur nyenyak tu. J terpaku dan terus berselawat. Tak lama kemudian, berbola api tu keluar ikut lubang atas tingkap tu. J tengok jam dah pukul 3.45 pagi. J terus masuk bilik air untuk berwuduk. Di sujud terakhir solat tahajud, J baca doa yang tak pernah dia tinggal. Doa diberi gerak hati, gerak rasa dan seorang pembantu. Lepas tu J sambung tidur balik sehinggalah terdengar azan subuh. Baru J terjaga. Lepas solat subuh, Umi datang bagi tahu Pak Warno panggil dia. J terus ke rumah induk. Sampai J dekat sana, Pak Warno dah siap tunggu dengan 2 cawan kopi dan ubi rebus. J ni pengamal Bismillah 5 dan Bismillah 6. Secara automatik J dapat rasakan kalau ada yang tak kena dengan makanan tu atau minuman. Macam kuih yang Ayu bagi hari tu, J tak makan. Dia buang sebab dia tahu Ayu cuba pikat dia dengan cara kotor. Sebaik saja J pegang tangkai cawan tu, Pak Warno berkata, "Jangan takut, tak ada apa-apa." J senyum je. Pak Warno tahu J takut-takut nak minum disebabkan esok J nak berangkat ke Blitar. Umi minta J masakkan tengah hari tu. J setuju dan suruh Umi sediakan barang. Dia nak makan ayam masak lemak cili padi. Sementara dia sediakan barang, J balik ke rumah kejap dan cari air mineral. Air tu J bacakan Bismillah sebanyak 786 kali. Kemudian J masukkan air tu ke dalam botol kecil, botol yang boleh masukkan dalam poket dia. Lepas tu J ke rumah induk semula. Masa masak,
J campurkan air yang dah dibacakan bismillah tadi dengan santan untuk buat masak lemak. Berselera mereka makan tengah hari tu. Lepas makan tengah hari tu, J nak ke pantai Ngelinyep. Betul ke tak sebutannya? Pantai tu cantik lah dan bersih. J pinjam gitar Sujito yang dijumpa dekat store rumah induk tu. Umi sibuk nak ikut walaupun J cadang nak pergi sendiri je. Lepas orang tuanya izinkan, barulah J bawa Umi naik motor lebih kurang setengah jam. Disebabkan hari tu hujung minggu, ramai orang dekat pantai. Seorang pelancong Belanda minta J mainkan lagu Hotel California dan dia nyanyi. Lepas habis nyanyi, dia hulurkan duit sebab ingat J ni basker. J menolak dan kata dia pun pelancong juga. Dekat 2 jam dekat pantai tu, Umi ajak balik. Dalam perjalanan pulang tu, ada roblok pula. Polis tahan, minta lesen dengan IC J. J keluarkan pasport dan lesen memandu Malaysia. Alhamdulillah lepas. Walaupun bukan lesen antarabangsa. Umi bertanya, abang baca mentera apa? Biasanya tak lepas kalau tak lengkap. Nanti sampai abang cerita. Sampai rumah, J dikejutkan dengan kehadiran Agus. Dia tengah berbual dengan orang tua Umi dekat ruang tamu. J masuk bersalam dan bertanya khabar. Lepas tu J balik ke rumah kecil dan kemaskan semua pakaian dia sebab esok dah nak berangkat ke Blitar. J tanya Sujito, dah beli tiket ke Blitar ke belum? Sujito cakap tak payah sebab bas ke Blitar ni banyak. Dia suruh J beli esok je dekat terminal. Sebelum Sujito keluar dan melatih anak muridnya, dia ajak J main pencak, tapi J menolak dengan alasan penat. Lepas mandi dan solat, J berdiri dekat tingkap perhati mereka berlatih. J tengok ada seorang pelatih baru yang tangkas dan hebat bersilat, tapi langkah dan serangan macam taekwondo, berkostum ninja, tak macam yang lain. Selesai berpencak, J terkejut. Sebaik saja dia buka topeng mukanya. Agus. Boleh tahan. J tepuk tangan sambil tunjukkan isyarat bagus bila dia toleh ke arah J. Tapi dia tunjukkan isyarat ibu jari ke bawah. J hanya tersenyum. Kemudian Agus suruh pelatih yang lain panggil J. Turun, turun, turun. Mereka jerit beramai-ramai sambil tepuk tangan. Alamak, ni betul-betul bukan cubaan, kata J dalam hati. J pun turun. Agus ambil pisau, terus dia kelar pergelangan tangannya. Tak berbekas langsung. Kemudian dia hulurkan pisau dekat J, tapi J tak nak. J ambil seketul batu yang tajam hujungnya dan bacakan, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Lepas tu J hembus belahan dekat batu. Agus berkata, kalau aku luka, Umi kau ambil lah. Saya tak nak Agus, tak ingin. Kemudian Agus hulurkan tangannya. J pegang dan terus hiris tangannya dengan batu tajam tu. Aduh! Dia menjerit kesakitan bila tangannya luka berdarah. Pesilat-pesilat yang lain dan Sujito terkejut. Agus yang disangka kebal tewas juga akhirnya. J berkata, kuat atau kebal bukan untuk menunjuk. Ilmu Allah lebih hebat. J tahu dia pakai kulit kebau lando. Kebau lando ni kulit kebau lah, sebagai azimat kebal. Agus terdiam. Masa J nak balik ke rumah, Agus tahan, ajak dia berlawan. Mula-mula J menolak, tapi dia berkeras juga nak berlawan. Akhirnya J setuju. Mereka berdua ambil tempat masing-masing. Agus suruh J serang dia dulu. J pun tuning jaring ke arahnya, tahan nafas dan baca mentera Jawa sambil hentakkan kaki kanan 3 kali. Agus tak mampu bergerak, terkaku dekat situ. J biarkan dia sekejap. Pesilat-pesilat yang lain dah mula berbisik sesama mereka. Kemudian J minta air mineral dari Sujito, lalu dibacakan doa pemulih dan renjiskan ke seluruh badan Agus. Alhamdulillah, dia pulih. J bersalaman dengannya dan bergegas pulang sebab azan maghrib dah berkumandang. Selepas solat isyak, J ke rumah induk untuk makan malam. Bila tengok Agus tak ada, J tanyalah dekat Umi, mana Agus? Umi cakap, lepas maghrib tadi dia terus balik.
dia kirim salam dekat J. Masa makan malam tu, J ucapkan terima kasih kepada Pak Warno sekeluarga dan minta maaf di atas apa yang berlaku sepanjang 2 minggu dia tinggal dekat rumah mereka. Lepas makan malam tu, J terus balik ke rumah kecil dan berbual dengan Sujito sekejap sebelum masuk tidur. J bangun lewat pagi tu. Nasib tak terbabas subuh. J tengok Sujito tak ada dekat ruang tamu. Lepas solat subuh, J terdengar orang bagi salam. Sujito baru balik dari masjid. Sujito tak kejutkan J sebab dia tengok J tidur lena. Dia biarkan sebab dia ingat mungkin J ni penat. J hanya tersenyum. Dia terus tukar pakaian dan ambil beg nak ke Belita pagi tu. Kemudian J dan Sujito ke rumah induk untuk sarapan dan berjumpa orang tuanya sebelum berangkat. Masa sarapan, J tanya ke mana Umi sebab dia tak sarapan sekali. Mak dia cakap Umi keluar dengan kawan dia nak ke pasar. Selepas sarapan, J tunggu Umi, tapi dia tak muncul-muncul juga. Dah puas tunggu Umi lama sangat, J bersalam dengan kedua orang tua, memohon maaf dan ucapkan terima kasih sekali lagi sambil hulurkan sampul duit sewa dan makan. Lepas tu Sujito hantar J ke terminal bas. Alhamdulillah, memang banyak bas untuk ke Belita. Sujito yang belikan tiket untuk J. Bas berhawa dingin dan amat selesa. Tak sampai 10 minit bas bergerak, J dah terlelap. J tersedar bila terasa muka dia dicium. Terkejut J bila Umi duduk dekat sebelah dia. J berkata, "Umi, lah, kamu nak ke mana?" "Saya nak ikut abang." "Aduh, masalah ni," kata J dalam hati. Rupa-rupanya dia dah tunggu J dekat terminal lebih awal lagi. Sebaik saja J naik bas, dia pun beli tiket dan masuk ikut pintu belakang. Duduk dekat belakang J. Bila J terlelap, baru dia ke depan. Lepas 2 jam perjalanan, mereka sampai di terminal bas Patria Belita. Sebaik turun dari bas, mereka terus ke gerai berdekatan untuk makan. J cari nasi padang tapi tak ada. Akhirnya J makan soto je. Umi pula makan gulai kambing. Lepas makan, J terus telefon rumah kawan dia yang bernama Nanang. 2 kali telefon, tak ada orang angkat. Mungkin dekat sawah dia ni. Sementara tunggu kawan J balik rumah, dia cari hotel bajet. J suruh Umi daftar hotel atas nama dia. Kalau orang luar biasanya tak dapat sewa 3 jam, dia akan kira 1 hari. Selepas berehat 3 jam dekat hotel, J pun keluar ke pondok telefon semula nak telefon Nanang. Kedengaran suara wanita menjawab. "Hello, cari siapa?" "Ibu, boleh saya cakap dengan Mas Nanang?" Bila J perkenalkan diri pada Nanang, dia terkejut yang J dah ada dekat Jawa. Nanang suruh J tunggu sana dalam 30 minit. Dia sampai. Tepat 30 minit kemudian, dia pun sampai dengan kereta Toyota Kijang, Toyota Angsa. J terus dibawa ke rumahnya di kampung Tangkil, Ulingi. Dekat depan pintu rumah, isteri dengan 2 anaknya dah siap tunggu. "Wah, cantik isterinya, Mas J," kata isterinya sambil bersalam dengan Umi. J dengan Umi hanya tersenyum. Mereka berdua dihidangkan pengat pisang dan kopi O. Sementara J bersembang dengan Nanang, isterinya siapkan bilik untuk J. J belum beritahu Nanang siapa Umi. Dia tak tahu nak mula cerita dari mana. Kemudian isteri Nanang datang sambil tunjuk ke arah bilik dan berkata, "Mas J dengan Mbak Umi nanti berehat dekat bilik tengah ya." Besar rumah yang dibina hasil titik peluh kerja dekat Malaysia ni. Ada 4 bilik, 1 ruang tamu, 1 ruang makan dan 1 ruang khusus untuk solat dan mengaji. Malam tu, selepas makan malam, J ajak Nanang hisap rokok dekat luar rumah. J ceritakan segala yang terjadi dan siapa Umi sebenarnya. Dia mengucap panjang dan sarankan suruh Umi balik je sebab susah je nak bergerak kalau Umi ikut sekali. Nanang cakap dia terpaksa berterus terang dengan isterinya. Dia cakap bagitahu je lah. Kemudian mereka berdua masuk ke rumah, panggil Umi dan isterinya. Nanang beritahu Umi tujuan sebenar J ke Belita dan untuk kebaikan dia, Umi disuruh pulang. Tapi Umi berkeras tak nak pulang. Dia nekat nak ikut J.
J pun minta izin tumpangkan Umi 2 malam sementara dia cari jalan selesaikan masalah dia. Malam tu J tidur dekat ruang tamu, Umi tidur dekat bilik tetamu. Pening juga lain perempuan macam ni, kata J dalam hati. Tapi memang salah J juga. Dia nak cuba je doa mahabah guna Bismillahirrahmanirrahim tu. Rupanya memang hebat penangan doa mahabah ni. Tengah malam J terjaga bila Umi kejutkan dia. Dia cakap dia takut tidur bilik seorang. Ada bunyi orang berjalan atas bumbung rumah. Dia cakap mana boleh tidur sebilik dengan dia. Lepas tu Umi cakap dia nak tidur luar dengan J pula. Aduh, macam-macam hal lah dia ni. J suruh Umi tidur dekat tilam, J pula tidur atas sofa. Tiba-tiba J terdengar bunyi sesuatu berjalan di atas bumbung. Bila dia amati betul-betul, bukan bunyi kaki orang, tapi kaki binatang. J terus baca ayatul kursi. Beremang bulu roma dia. Sah, ini bukan binatang biasa. J pun baca Ruqyah Jibril. Kemudian tepuk lantai rumah. Dia terdengar bunyi sesuatu jatuh dan bunyi ngauman harimau dekat tepi rumah. Kemudian terdengar ngauman harimau lagi sekali yang agak kuat dan bunyi sesuatu langgar ranting kayu lalu senyap. Tiba-tiba Nanang keluar bilik dan bertanya, "J, kamu dengar bunyi macan tak?" J cakap Umi yang dengar dulu. Isterinya pun keluar bila terdengar suara mereka berbual. Kemudian isteri Nanang ajak Umi tidur dalam bilik. Nanang dengan J tidur dekat luar. J tak tahu pukul berapa dia terlelap. Sedar-sedar Nanang kejutkan dia untuk solat subuh berjemaah. Lepas sarapan, Nanang ceritakan dekat J, kampung dia ni ada gangguan harimau jadian. Tapi malam tadi kali pertama rumah dia diganggu. Pagi tu diam-diam J keluar nak telefon Sujito tanpa pengetahuan Umi. Sujito terkejut bila J beritahu Umi ikut dia ke Blitar. Sujito bersuara, "Aduh, ni dah jadi masalah besar je. Ibu dan bapa dah buat report polis. Umi hilang. Ada saksi nampak Umi dalam bas bersama seorang lelaki." Bila J tanya siapa saksi tu, dia kata kawan baik Agus. Selepas berbual lebih kurang 10 minit, J pun balik. Sampai dekat rumah, J terkejut sebab ada sebuah kereta polis dekat depan rumah Nanang. J disoal siasat. Dia ceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Tapi Umi bagi tahu polis tu J yang ajak dia lari. J cakap mana ada. Kemudian J dibawa ke balai sebab dah jadi kes polis. Dekat 2 jam J disoal siasat dan kes selesai lepas poli benarkan dia telefon Sujito dari balai. Nasib baik tiket bas J simpan lagi. Nombor siri tiket bas beza 7 nombor, bermakna tiket tak dibeli serentak. Polis yang soal siasat Umi jumpa tiket bas Umi yang masih disimpan dalam beg tangan dia. Petang tu juga Sujito datang dengan Pak Warno. Sujito mohon maaf atas kesulitan yang J hadapi. Mereka saling bermaafan. Sebelum balik, Umi datang jumpa J dan berbisik, "Kalau Umi tak dapat abang, orang lain pun takkan dapat abang. Hati-hati nanti balik ke diri sendiri. Jangan nanti Umi yang cari abang dekat Malaysia." Selepas mereka pulang, J berbincang tentang tujuan asal dia ke Jawa. Petang tu, lepas solat asar, J ikut Nanang ke rumah seorang guru pondok pesantren Desa Pandian. Nama kampung tu Welinggi. Sampai dekat rumahnya, Kiai belum pulang dari pondok. Mereka berdua tunggu dekat wakaf depan rumahnya. Nanang bersuara, "Wakaf ni biasa digunakan untuk bincang dengan Kiai secara peribadi. Dalam rumah ada keluarganya, tak sedap lah." Tak lama kemudian, Kiai sampai dengan seorang pembantunya. Pak Kiai bertanya, "Dah lama sampai, Nang?" "Baru je Pak Kiai." Nanang perkenalkan J pada Pak Kiai dan ceritakan tentang kampung dan rumah dia yang diganggu harimau jadian malam tadi. Sambil hisap rokok kretek, Pak Kiai bercerita, pada firasat bapa, dia nak uji ilmunya, nak tahu menjadi atau tak. Entah-entah ilmu ajian macam putih, kata J dalam hati. Tiba-tiba Pak Kiai bersuara, "Ini tak sama dengan macam putih." Pak Kiai macam tahu apa yang J fikirkan. Kemudian Pak Kiai bagi beberapa petua dekat Nanang untuk elakkan dari gangguan harimau jadian.
Lepas tu Pak Kiai tanya J dari mana. J bagi tahu dia dari Malaysia, datang ke Jawa nak cari rakan seperguruan gurunya. Pak Kiai bersuara, guru kamu mondok di Jawa Tengah? Bapak belajar di Jawa Timur. Cuba kamu bacakan salah satu kunci doa pondok, biar bapak tahu guru dia siapa. J pun baca beberapa doa yang tak diajar di mana-mana perguruan silat dan hanya diajar di pondok pesantren. Pak Kiai berkata, oh, bapak tahu ni, kalau doa yang macam ni semuanya dari Kiai Sunan Kalijaga. Maknanya guru kamu sama aliran dengan bapak. Kamu bagi tahu nama guru kamu. Nanti malam bapak berhubung dengannya guna telefon pekak. Telefon pekak tu apa Pak Kiai? Telefon pekak tu kita berhubung dengan orang lain guna cara gaib, bukan pakai telefon biasa. J semakin berminat nak dengar apa saja cerita dari mulutnya. Kiai ni orangnya lemah lembut je, suka senyum dan merendah diri. J bersuara, Pak Kiai, saya cuti sampai minggu depan. Boleh tak saya belajar dengan Pak Kiai? Kamu nak belajar apa lagi? Kan dah ada semua. Dah, kamu istiqomah je dengan ajaran guru kamu. Tak usah tambah lagi. Masa anak perempuannya hidangkan minuman, Pak Kiai kata, ini anak bongsu dia, baru habis belajar. Cantik, putih melepak, kata J dalam hati. Kemudian J berkata, Bapak, saya nak minta tolong bapak. Tolong apa? J minta diruqyah untuk buang aura-aura negatif dan kalau ada ilmu-ilmu yang bercanggah dengan syariah. Pak Kiai cakap esok je sebab dah nak masuk waktu maghrib. Nanang bersuara, besok kamu datang sendiri ya J. Saya kerja balik malam. Dekat 1 jam dekat situ baru mereka pulang. Sebelum maghrib, J dan Nanang pagar kawan serumah dengan garam dan pasir yang dah dibacakan ayat 9 surah Yasin dan doa menghindar syaitan. Lepas solat isyak, J dan Nanang melakukan ritual Jawa untuk cam muka harimau jadian tu. Panjang juga doanya, tapi semuanya memohon pertolongan Allah, cuma dalam bahasa Jawa halus. Kalau harimau tu masuk perangkap dan tertangkap, dia akan berubah jadi manusia biasa. Nanang bersuara, pengamal ilmu Jawa, kita kena tahu petua Jawa untuk melawannya. Mesti ada kelemahan. Malam tu mereka tidur awal, manalah tahu ada mangsa masuk perangkap. Sebelum tidur tu, J pagar diri dengan lam jalalah, salah satu kaedah memagar diri. Malam tu tidur lena, tak ada gangguan. Pagi esoknya, lepas sarapan, J pinjam motor Nanang nak ke pasar Wilingi. Pertama kali dia masuk pasar dekat Jawa tu. Walaupun cuma pekan kecil, tapi Wilingi ni lengkap dengan kemudahan balai polis, balai bomba, sekolah agama, masjid, gereja, 3 bank luar dan 4 bank tempatan, mini stadium. Dan yang paling J suka tengok sawah padi sejauh mata memandang. Dekat pasar, J cari jersey bola, pakaian murah-murah sangat. Puas berjalan dekat kawasan kedai pakaian, J ke bahagian barang basah pula. Nak beli ayam seko untuk lauk makan malam nanti. Makan dululah, kata J bila dia lalu dekat depan kedai bakso. J order rojak Jawa. Masa J tengah makan tu, terdengar toki kedai bersuara kepada seorang wanita tua, boleh duduk sini ibu, encik ni seorang je. Ibu tumpang duduk ya nak? Boleh ibu, boleh, tak ada orang. Dia duduk depan J. Warung jenis guna kursi kayu panjang, 1 meja boleh duduk 4 orang. Wanita tu order bakso 2, teh botol pun 2. Datang seorang, order 2. Tunggu laki dia kot, J berkata dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dekat depan dia. Ramai yang nak masuk ambil duit tadi bu. Oh, dari bank, kata J dalam hati. Ni macam anak Pak Kiai semalam. J kenal tapi dia tak cam muka J. Masa bayar, J suruh tauki tu kira sekali apa yang mereka makan. Tapi mereka tak tahu sebab J yang bangun cari tauki. Petang tu, seperti yang telah dijanjikan, J ke rumah Kiai dan bawa apa yang disuruh untuk meruqyah dia. Pak Kiai masa tu tengah mandi, kata pembantunya.
J diajak masuk ke dalam rumah. Lepas Pak Kiai siap mandi, dia suruh J tukar pakaian. Masa J nak ke belakang, dia berselisih dengan isteri Pak Kiai. Isterinya berkata, kamu tadi kan yang bayarkan ibu punya bakso? Isterinya terus bagi tahu Pak Kiai, J lah orang yang diceritakan masa dekat pasar tadi. Dia cerita yang ada orang tolong bayarkan. Kemudian terdengar suara perempuan dari belakang minta tumpang lalu. Masya Allah, senyumannya meruntun jiwa. Selepas mandi limau dan diruqyah, badan J rasa ringan sikit. Alhamdulillah, tak ada unsur-unsur negatif dan ilmu yang salah, kata Pak Kiai. Risau jugalah, mana tahu amalan dari 3 orang guru masa muda ada yang tak boleh digunakan. Cuma Pak Kiai nasihatkan, ada beberapa jurus jangan digunakan untuk sesama agama dan bangsa walaupun terdesak. Cukup bahaya sebab semuanya boleh bawa maut. Semasa minum petang lepas selesai ruqyah, Pak Kiai bersuara, mulai hari ni bapak panggil kamu Luqman ya. Bapak tak nak panggil J. Biar yang lain panggil J. Bapak akan panggil kamu Luqman. Baiklah Pak Kiai. Yang penting saya boleh belajar dalam tempoh seminggu ni. Mulai besok kamu datang jam 7 pagi. Bapak di pondok. Anak bapak yang regel tu akan bagi tahu apa yang patut dibuat. Kemudian Pak Kiai panggil anak perempuan dia dan berkata, Mut, besok pagi Mas Luqman akan datang tepat 7 pagi untuk belajar. Kamu sediakan barang-barang yang diperlukan untuk belajar, macam Mas Arif belajar dulu. Besoknya pukul 6.45 pagi J dah sampai. Pak Kiai lepas solat subuh terus ke pondok pesantren dia. Jadi J tak jumpa dia pun. Anak perempuan dia nampak J dah sampai, tapi dia buat tak tahu je, tegur pun tak. Tepat pukul 7 pagi dia datang dekat J, bawa penyapu lidi dan pengaut sampah tu. Dia bersuara, sekarang Mas Luqman sapu semua sampah daun dekat halaman rumah. Lepas tu sampah masukkan dalam karung, ikat dan letak bawah pokok rambutan. Sapu sampah? Tak apa, dia nak test aku kot, kata J dalam hati. Lepas siap sapu sampah, dia bawa cangkul, benih pokok terung dan bayam. Dia suruh J mencangkul, buat batas dan tanam benih-benih sayur tu. Siap kerja tu, dia bawa baldi dan suruh J ambil air dekat telaga guna tali. Air dari telaga disuruh isi di semua tempayan yang ada di sekeliling rumah. Rasa macam nak tertanggal kepala lutut berulang-alik isi 7 biji tempayan sampai penuh. Selesai 3 pelajaran tu, baru J dipelawa untuk sarapan pagi. J sarapan seorang je. Anak dara dia yang bongsu tengah buat kerja dapur. Kakaknya yang seorang lagi tengah cuci pakaian. Maknya dekat pasar berniaga, jual ayam kampung dan itik. Biasanya pukul 12 tengah hari baru balik. Kemudian Mut suruh J ikut dia ke belakang. Mut ni anak bongsu Pak Kiai tau. Sampai dekat belakang, dia suruh J bersihkan reban ayam. J terdiam, macam nak balik buat dia. Reban ayam aku kena bersihkan. J merungut dalam hati. Tapi demi nak berguru, J ikutkan je. Satu badan bau teh ayam dan itik. J perasan anak dara dia gelakkan J masa ayam melompat atas kepala dia. Tak apa, kau gelakkan aku. Siap kau nanti. Bersihkan reban ayam pelajaran terakhir J buat pagi tu. Lepas Zuhur baru Pak Kiai balik dari mengajar pondok. Jadi waktu petang adalah waktu J belajar terus dengan Pak Kiai. Kemudian Mut bersuara sambil tersenyum, Mas Luqman, cepat mandi. Nanti dah siap mandi, pergi ke wakaf. Bapak tunggu dekat sana. Senyuman dia buat J rasa berbaloi cuci reban ayam tadi. Boleh dapat ni. Tiba-tiba datang 2 matlamat pula masa tu. Pertama, jadi murid Pak Kiai. Kedua, jadi menantu Pak Kiai. J tersenyum sendiri. Gila ni, kata J. Bila J jumpa Pak Kiai dekat wakaf, Pak Kiai bersuara, macam mana pelajaran pertama hari ni? Betah tak? InsyaAllah betah Pak. Sebenarnya J nak tanya juga apa kaitan benda yang dia buat tadi dengan ilmu yang dia nak belajar tu. Mungkin ada sebab tersendiri J disuruh buat benda tu. Hari pertama dia lebih banyak bercerita tentang kehidupan dia dari muda hingga saat tu. J mendengar dengan penuh minat.
dah hampir 45 tahun dia mengabdikan diri di pondok pesantren tu dari umur 9 tahun. Patutlah tanya apa saja dia boleh jawab. Hari pertama Pak Kiai ajar J satu ayat je. Dia suruh J baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahan nafas. Selama tahan nafas tu, berapa kali kalimah Bismillahirrahmanirrahim J boleh baca. Kali pertama buat, J cuma mampu baca 30 kali. Pak Kiai bersuara, kamu boleh baca 100 kali senafas, baru bapa ajar ilmu seterusnya. Ini untuk latihan pernafasan di samping menyucikan hati dari penyakit hati. Hati atau kolbu tu, jika ada Allah saja di dalamnya, kamu tak akan tersesat. Selepas solat asar, J jalan-jalan dekat Pekan Welinging. Nak balik rumah, Nanang dah bagi tahu dia balik malam. Jadi terpaksa habiskan masa dekat Pasar Welinging. Rambang mata juga, rasa nak beli macam-macam. Masuk waktu maghrib, J solat dekat Surau Tangkil, tak jauh dari rumah Nanang. Penuh surau waktu tu. J pilih saf belakang sebab senang nak balik. Disebabkan J ni pertama kali solat dekat surau tu, ramai yang pandang dia 2-3 kali. Mungkin mereka fikir J ni sedang bermusafir. Masa bagi salam kedua lepas solat, J bertentang mata dengan jemaah dekat sebelah dia. Berpinar dan silau mata J tengok mata dia. Ilmu apa brother ni pakai? Masa bersalam lepas solat pun, dia genggam tangan J semacam je. Suka hati kau lah. J tahu brother tu nak uji dia. Mungkin dia tahu J orang luar. Semasa J melangkah nak keluar dari kawasan surau tu, J terasa macam dikunci. Kaki macam berat je, tak boleh nak angkat. Kemudian J berdiri sambil menghadap kiblat dan angkat tangan macam berdoa. J baca Al-Fatihah 7 kali, Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 1 kali, Ayatul Kursi 7 kali, 4 kul 1 kali. Setiap surah J hembuskan ke tangan, lepas tu sapu ke semua bahagian badan. Alhamdulillah, berjaya. Kemudian J toleh ke kanan. Dia nampak lelaki tu pandang tajam ke arah dia sambil isap rokok. J terus ambil motor dan bergegas pulang. Masa ambil motor, J perasan brother tu goreskan bekas tapak kaki dia dengan ranting kayu. Dia tak puas hati tu. Sampai rumah Nanang, J tengok Toyota Kijang ada depan rumah. Ini bermakna dia dah balik. Sebaik saja masuk rumah, J bertanya, Mas Nanang dah pagar rumah? Dah, ni aku bawa daun kelo. Aku ambil dekat rumah kawan di Talun. Untuk apa daun kelo tu? Daun kelo untuk buku harimau jadian. Kalau tertangkap, lepas dibacakan menteranya, dipukulkan ke badan harimau, dia akan berubah jadi manusia semula. Lepas solat isyak, Nanang melakukan ritual ilmu kejawin untuk umpan harimau jadian. Dia gunakan seekor ayam berwarna hitam. Ayam tu akan diikat di tempat kawasan yang mereka dah pagar. Bila harimau dah masuk, dengan izin Allah, dia tak boleh ke mana-mana. Pada firasat Nanang, harimau tu akan datang sekitar jam 3 pagi. Selepas upacara ritual, mereka pun tidur. J terjaga bila terasa nak buang air kecil. Kenapa ni? Kaki aku kejang, tak boleh bangun. J terpaksa gunakan tangan untuk duduk. Tiba-tiba dia teringat peristiwa dekat surau masa nak balik tadi, yang bekas tapak kaki dia kena gores tu. Terus dia baca Al-Fatihah, selawat syifa dan surah Yunus ayat 81 7 kali. Kemudian dia tiup kedua tapak tangan dan tepuk kedua betis dia. Lepas tu J cuba gerakkan kaki. Boleh bergerak sikit. J bacakan satu ayat dari surah Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil 3 kali, dan sambung salamun qaulan min rabbir rahim 3 kali. Tiup ke kedua belah kaki. Kemudian alhamdulillah hilang rasa kejang. Masa dalam bilik air, J terdengar bunyi ayam berkepak nak terbang. Keluar dari bilik air, J intai dekat celah tingkap dapur. Ayam jantan hitam tu macam ketakutan, cuba lari dari sesuatu, tapi kaki terikat. J nampak pokok ciku dekat tepi rumah, daunnya bergoyang kuat. Bulu roma J tiba-tiba meremang. Dia dah datang, kata J dalam hati. Harimau sebesar seladang mendekati ayam jantan tu. Tak semena-mena, harimau tu melompat seperti terpijak bara api sambil mengaum. Dia berpusing-pusing macam dalam kurungan dan macam nak cari jalan keluar.
Tiba-tiba J terdengar ngauman harimau yang kuat. J tengok seekor harimau berbelang putih menerkam harimau jadian tu. Mereka bergelut dan bercakaran macam nak membunuh satu sama lain. Mana Nanang ni? Takkan tak dengar bunyi harimau macam tu punya kuat? Kata J dalam hati. J tengok harimau berbelang putih tu lebih kuat dari harimau jadian. Pertarungan yang hebat tu berakhir bila harimau berbelang putih tu berjaya menerkam dan gigit leher harimau jadian tu. Harimau jadian jatuh terkulai. Harimau belang putih pula terus hilang di balik pokok ciku. Tiba-tiba Nanang cuit bau J dari belakang dan ajak keluar. Dia bawa sekali daun kelor. Masa Nanang buka pintu, J tengok lengan dia luka sikit. J tanyalah kenapa lengan dia luka. Nanang diam je. Sampai dekat harimau jadian tu, Nanang baca mentera Jawa sambil pukul-pukul badan harimau jadian tu dengan daun kelor. Perlahan-lahan badan harimau tadi berubah jadi manusia. Dia hanya pakai suara dalam je. J terkejut bila Nanang pusingkan mukanya yang tertiarap tadi. J bersuara, "Nang, ni lelaki yang aku jumpa dekat surau maghrib tadi. Dia ni asal orang Kerinci Sumatera, kerja tukar rumah dekat sini. Aku dah syak dia yang jadi harimau jadian." Nanang terus telefon Pak Lurah dan polis. Pak Lurah ni ketua kampung. Sementara tunggu mereka datang, J dengan Nanang ikat lelaki tu. Nanang tutup badan dia dengan guni yang dipotong dua. Kemana pergi harimau putih tadi? Adakah dia pun harimau jadian? J tertanya-tanya sendirian. Wah, okey, macam mana dengan cerita kali ni? Tuliskan komen di bawah dan jangan lupa like video ni. Kita jumpa di video akan datang. Saya Sairul. Assalamualaikum. Adiosa. Sekejap. Jangan lupa subscribe. Bye.